Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, kini berada di Nairobi, Kenya. Saya dan juga penerbit Azlila Salim berada di sini untuk menghadiri perhimpunan UN Habitat kali kedua yang bakal diadakan bermula hari ini sehinggalah ke 9 Jun akan datang. Dan saya cukup berbesar hati sentiasa dibukakan jemputan seluas-luasnya oleh pihak UN Habitat, dan saya berkesempatan untuk bersama dengan Datuk Seri Maimunah Sharif, merupakan pengarah eksekutif UN Habitat. Terima kasih Datuk Seri, berjumpa lagi kali ini di Ibu Pejabat UN Habitat di Nairobi ini. Mungkin pertama sekali kalau kita dapat membuka diskusi dan juga perbualan kita, perhimpunan kali ini, apa signifikannya dan juga bagaimana kita memahami dalam konteks UN Habitat peri pentingnya adanya perhimpunan sehingga hari Jumaat ni. Terima kasih Cik Zul, terima kasih Esro Awani kerana menjemput saya. Tahun ini adalah merupakan kali kedua kita menjalankan perhimpunan pertempatan bandar untuk UN Habitat. Dan yang pertama pada tahun 2019. Pentingnya perhimpunan kali ini adalah kita baru saja dilanda COVID, global crisis. Dari segi COVID-19, dari segi climate change, dari segi krisis sama ada buatan manusia ataupun alam semula jadi, dan juga krisis keuangan. So tahun ini, kali ini adalah merupakan satu platform yang penting, dan perhimpunan pertempatan bandar di UN Habitat ini adalah satu platform yang tertinggi di sistem PBB untuk membincangkan isu-isu perbandaran, membincangkan isu-isu pertempatan, dan perlu akan dibuat selama bermula hari ini sampai 9 hari bulan. Akhirnya akan ada resolusi-resolusi yang akan terus dibawa kepada General Assembly di bulan 9 yang akan datang. So ini adalah merupakan kali yang kedua, merupakan perhimpunan bagi 193 ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu akan datang ke sini, berhimpun di sini selama 5 hari. Dan bersama juga dengan stakeholder, community, yang pemudi-pemudi, kumpulan-kumpulan wanita, kumpulan the youth akan membincangkan tentang aspek 4 perkara. Ya. Satu, perumahan. Kedua, dari segi alam climate change. Yang ketiga, bagaimana kita boleh bawa matlamat Sustainable Development Goal itu ke bawah, ke masyarakat. Yang keempat adalah krisis-krisis yang kita hadapi sekarang. Yang kelima adalah isu dari segi funding ataupun dari segi keuangan. Kita melihat bahawa ini bukanlah perhimpunan di peringkat pembuat dasar saja, ketua-ketua negara. Selalu kita dengar UN, ketua-ketua negara, tapi ini adalah perhimpunan yang lebih inklusif. Bagaimana kita memandang aspek itu? Siapa yang terlibat dan juga stakeholder yang terpenting sekali sebenarnya? Ya, yang pertama sekali hari ini bermula dengan pagi tadi, perhimpunan bagi ke semua komuniti, stakeholders. Kita ada dari segi komuniti, kita ada dari segi di youth, ya, ada di segi network wanita, ada juga dari segi mayors network, yang datuk-datuk bandar, datuk-datuk perbandaran. Dari segi PBT, ya, pihak berkuasa tempatan, kita ada juga orang yang profesional pagi tadi, dan selepas ini akan ada round table berkaitan dengan private sector, dengan orang-orang yang membuat perniagaan, business sector, dan juga dijemput juga ahli-ahli profesional dan menteri-menteri. Menteri di sini kebanyakannya menteri-menteri perumahan yang berkaitan dengan pertempatan dan perbandaran. Saya difahamkan telah ada setakat ini dah lebih kurang 5,000 peserta, dan 83 menteri telah pun, itu angka semalam, telah pun confirm datang. Ini melebihi
dua kali ganda daripada perhimpunan tahun 2019. 2019 cuma 39 menteri datang. Ini 83 sudah. Saya ingat sampai hari Isnin akan lebih ramai lagi. Ini satu pencapaian yang cukup besar bagi UN Habitat. Tapi dalam masa yang sama, ini juga lebih penting sekali kalau kita melihat bahawa perhimpunan yang pertama itu 2019. Sebelum beberapa bulan sebelum COVID-19 terjadi. Dan COVID-19 juga telah menyebabkan segala-galanya berubah. Oleh itu seolah-olah kita membuka satu chapter dan juga lembaran baru untuk kita melihat masalah yang sebenar pada hari ini. Jadi bagaimana kita melihat itu yang bakal menjadi sangat-sangat penting, dan kita kena rethinking ataupun mengubah sekali pemikiran kita untuk menghadapi krisis yang realitinya pada hari ini. Itulah kalau kita lihat daripada tema perhimpunan kita kali ini adalah peranan multilateralism, peranan dari segi perbandaran, daripada perbandaran kepada pihak nasional, kepada pihak global dan juga pihak di United Nations, pihak PBB. Bagaimana kita merungkai isu-isu ini mengikut lapisan, dan juga dia punya bagaimana dia tema ini achieving sustainable urban future and see how effective efficient multilateralism dalam mencapai matlamat pembangunan mampan dalam masa krisis ini. Apa yang Cik Zul kata tadi, itulah tema yang kita letak. Yang Cik Zul kata ini adalah amat penting sebab kita cuma ada 7 tahun lagi pada 2030 untuk mencapai SDG. Adakah kita mencapai? Inilah yang akan dibincangkan di dalam perhimpunan ini, dan mana kita akan mengeluarkan ataupun di akhirnya akan ada satu resolusi yang akan dibuat mengikut tema atau mengikut keutamaan 5 yang saya bincang tadi. So kalau ikut daripada World Cities Report kita, hasil ataupun impact daripada COVID-19 dari segi kemiskinan, kalau 2020 hanya 114 million orang miskin. Pada tahun 2021 164 million. Peningkatan yang begitu mendadak. Peningkatan dari segi climate change, banjir, heat wave, drought, ya, dan juga dari segi suhu yang begitu mendadak. Adakah kita boleh mencapai 1.5 degree Celsius? Mengikut kajian yang dibuat oleh IPCC, kita nak mencapai 2 degree Celsius pun tak tentu lagi. Dalam pada kita cerita apa yang kita nak capai, adakah ini juga platform yang paling terbaik untuk kita menyedari realiti sebenar? Climate change contohnya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kita ramalkan itu dalam tempoh 20 ataupun 15 tahun akan datang. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini dengan banjir, dengan kepanasan yang melampau, seolah-olah perkara itu datang dengan lebih awal, dan kita perlukan solusi dan juga ketegasan yang begitu penting sekali. Pada pandangan Datuk Seri bagaimana? Memang betul. Dari kajian UN Habitat, kita telah pun membuat kajian dari dalam World Cities Report dan juga SDG 11 berkaitan dengan aspek perbandaran. Daripada kajian tersebut kita mendapati bahawa kita telah, oleh kerana krisis-krisis tadi, kita telah ke belakang, bukan ke hadapan, ke belakang daripada mencapai matlamat pembangunan mampan ataupun 169 target SDG tadi. Kita telah ke belakang. Oleh itu kita kena, saya selalu kata, turbo charge, nak accelerate. Apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil? Pendapat saya ada 2. Pertama, climate adaptation. Kalau UN Habitat, memang kita mengeluarkan satu norma ataupun garis panduan, polisi, tools untuk kita membantu member state, membantu pihak berkuasa tempatan dalam mengikut dari segi green building, contohnya green infrastructure. Ini telah pun menyediakan tools. Yang kedua, climate mitigation. Macam mana kita mitigate dari segi heat wave contohnya. Banyak dikatakan tentang sponge city, 15 minute city, 15 minute city dan sebagainya. Itu kita menyediakan alat peralatan dan juga training. Dan di Malaysia sendiri
UN Habitat telah bekerjasama dengan kerajaan Kementerian Alam Sekitar Malaysia dan juga dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran. Kita telah pun memberikan dana Adaptation Fund sebanyak 10 juta dolar dalam untuk menurunkan suhu di Pulau Pinang dalam melihat dari segi konsep Sponge City dengan adanya public spaces, dengan adanya ruang-ruang yang hijau dan sebagainya. So kita perlu melihat kepada dua perkara ini, climate adaptation, climate mitigation, dan tindakan itu perlu sekarang. Tidak boleh berlengah lagi dah. Tidak boleh. Tidak, laporan dah banyak. IPCC, ahli saintis telah pun banyak mengeluarkan laporan. Kita tak perlu kaji lagi dah. Kita perlu ambil tindakan. Tindakan hanyalah perlu dibuat sepatutnya semalam. Tapi pada perlu dibuat sekarang. Itulah dari segi perhimpunan ini akan membincangkan salah satu topik dia adalah climate change. Dan bagaimana. Dan ada juga resolusi telah pun dalam perbincangan sekarang dengan member state berkaitan dengan climate change dan juga smart city. Sejauh mana stakeholder ataupun kerajaan-kerajaan khususnya anggota-anggota member of states dalam UN Habitat cepat melakukan perkara itu? Datuk Seri menyebut mengenai kena lakukan semalam dan kalau nak buat hari ini kena turbo charge yang cepat. Adakah respon itu disahut oleh ahli-ahli negara anggota? Ada dia dalam beberapa perkara atau beberapa peringkat. Ada yang ambil immediate, tindakan yang immediate, segera. Ini kalau kita lihat COVID-19 ni, kalau dulu sesuatu tindakan yang perlu diambil oleh sesuatu negara memerlukan kajian, memerlukan itu. Apabila COVID-19 sampai, saya dapati tindakan keputusan yang selalu diambil berbulan-bulan boleh diambil dalam beberapa hari. Sebab kenapa? Kerajaan ataupun negara meletakkan orang ramai, people centered dalam membuat keputusan. I think ini adalah penting. COVID-19 ni pada pendapat saya ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Baiknya kita melihat dari segi respon dari semua peringkat global, dari segi UN, dari segi negara-negara peringkat nasional, dari PBT, respon mereka cepat sebab ini adalah life and death of people. Itulah kalau boleh diteruskan respon yang cepat ini, tidak perlu lagi kaji bawa itu bawa ini dan bermesyuarat berkali-kali. Kalau boleh mengeluarkan tindakan, mengeluarkan dana yang cepat kerana COVID, kenapa tidak boleh diteruskan? Tetapi dengan lebih sistematik, dengan lebih teratur. Adakah itu yang diteruskan pada hari ini? Momentum COVID-19 itu kerana hampir 1.5 tahun, 2 tahun, mungkin ada yang sudah berada dalam zon selesa. Pada pandangan Datuk Seri, saya berpendapat banyak tindakan-tindakan yang diambil di dalam selepas COVID-19 dan tindakan tu saya nampak berterusan. Contohnya di Nairobi sendiri, kerajaan mereka melihat bila COVID, kita suruh mereka duduk di dalam rumah. Rumah tak ada, nak duduk di dalam rumah macam mana? Kita suruh mereka mencuci tangan. Air nak minum pun tak ada. Macam mana nak cuci tangan? Dengan cara yang ni. So dari sini kalian nampak kerajaan di Kenya ini, di Nairobi ini telah mengutamakan perumahan. Mungkin boleh dengar nanti ucapan daripada Presiden dia pada 5 hari bulan nanti, perumahan. Because kita pun meletakkan isu perumahan di tengah. Sebab apabila ada perumahan, dia mesti ada bekalan air. Dia mesti ada bekalan elektrik. Dia mesti ada dari segi perubatan, kesihatan. Mesti ada kerja, job. Dan mesti ada juga culture ataupun tempat-tempat kita beriadah. So kita nak meletakkan, UN Habitat nak meletakkan isu perumahan di sebagai katalis untuk kita melihat memperbaiki kualiti kehidupan orang ramai. So itulah sebabnya kita telah meletakkan perumahan tu di atas dan kita punya top priority. Ini pun telah dimaklumkan semasa kita di New York di dalam High Level Political Forum di 28 bulan 4 tahun lepas, di mana kebanyakan dikatakan ke semua ketua-ketua negara memberi ucapan. Kita telah pun membuat analisis dan metrik perumahan yang paling atas. Itulah saya nampak tindakan tu cepat.
ada yang, dan dari segi alam sekitar, di mana kita impact di Malaysia sendiri, saya difahamkan akan ada Climate Action Act, Akta Climate Action. So inilah tindakan-tindakan yang saya nampak menjurus kepada untuk meredakan keadaan krisis yang ada sekarang. Tindakan perlu disusulkan dengan rangka kerja pendanaan juga. Itu yang diperlukan oleh UN Habitat dan juga itu yang perlu dibelanjakan banyak oleh kerajaan dan juga kepada pemain-pemain swasta. Adakah itu yang dilakukan masyarakat dan juga stakeholder yang berkaitan, Datuk Seri? Itulah sebabnya pada perhimpunan kali ini kita meletakkan salah satu daripada keutamaan itu adalah financial funding. Kalau kita tidak ada punca keuangan ataupun funding, kita tidak boleh melaksanakan apa-apa polisi yang kita gubal tadi. Dan saya ingin juga melihat kepada, bila kita melihat kepada funding, saya nak meletakkan kepada dua. Satu, kita perlu fiscal decentralization. Maksud dia tu diversifikasi. Maksud dia tu pihak berkuasa tempatan perlu diberi nak kata kuasa ataupun perlu diberi peranan yang penting dalam melaksanakan, sebab daripada COVID-19 ataupun climate change, kalau banjir di mana? Banjir di bandar, banjir di kampung. Dan siapa yang orang yang pertama akan menerima panggilan telefon? Datuk Bandar yang dipertua. So saya melihat kepada secara global mesti ada penurunan kuasa daripada peringkat kerajaan pusat tu kepada kerajaan pihak berkuasa tempatan dalam mendapatkan dana. Ini adalah penting. Yang kedua adalah dari segi kita perlunya engagement dengan masyarakat, dengan penduduk setempat. Kadang-kadang kita buat banyak program, banyak projek, tapi kita tidak melibatkan orang ramai, akan menjadi gajah putih. So inilah yang dua perkara yang kita telah pun terapkan di dalam saya punya konsep note dalam untuk perhimpunan kali ini. Dapat sikit. Tapi Datuk Seri, dalam masa sama, inklusiviti, kesamaan gender. Kalau saya menjawab perkara itu, mungkin ada yang kata apa kaitannya dengan UN Habitat dan juga bagaimana pentingnya ini diletakkan satu keutamaan hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan gender dan juga penglibatan anak-anak muda secara keseluruhannya dalam hal perbandaran. Kesesamaan gender dan inklusiviti ini adalah intipati UN Habitat. Sebab kita adalah orang yang menjaga melaksanakan SDG 11. Inclusive, Sustainable Cities and Resilient Cities. Semua yang di situ. Semua. Kita sekarang ni sedang menjalankan satu kajian untuk laporan yang akan dibentangkan di New York semasa bulan Julai nanti, High Level Political Forum bulan Julai nanti, di mana letaknya inclusivity. Ini adalah penting, dan gender. I think di sini kalau kita lihat penduduk secara global lebih daripada 50% adalah wanita. Dan ini adalah merupakan satu punca untuk kita satu aset untuk kita ketengahkan. Dan di United Nations sendiri, Secretary General pun telah menyatakan bahawa di peringkat Executive Director ni mesti 50-50. Dan kita telah mencapai 50% lelaki, 50% wanita sebagai ketua. Dan ini juga kalau kita lihat semasa COVID dari segi untuk melaksanakan tugas-tugasan untuk COVID-19 ini, kebanyakan dia wanita. Peranan yang paling penting. Wanita. Contohnya di Afrika, kebanyakan wanita yang pergi beratur untuk mendapatkan air. Bukan lelaki, wanita. Saya pergi Burkina Faso, saya pergi Senegal, saya pergi ke South Africa.
mereka tidak ada bekalan air, tapi kebanyakan yang beratur itu adalah wanita. Dan juga impak yang pertama. Yang pertama, dan wanita ini adalah yang di rumah. Kalau apa-apa bencana, pada pendapat saya wanita ni akan mendapat impak yang lebih kesannya daripada lelaki. Oleh itu inclusivity, oleh itu kita ada satu flagship program. Kita mengatakan bahawa inclusive neighborhood. Ini adalah satu flagship program UN Habitat, di mana kita membawa semua wanita, anak-anak muda, lelaki, perempuan, sehingga sampai ke anak-anak yang kecil. Kita bawa sekali. Contohnya dalam kita membuat satu kajian perumahan di Rwanda. Itu adalah satu pendapat saya, satu kajian dan juga pelaksanaan projek yang saya rasa terpegun. Ini adalah antara UN Habitat dengan private sector dengan Rwanda. Saya pergi di dalam nak mentransformasikan slum, ya. Dan kalau kita tengok di situ, saya pergi, kita buat transformasi slum, bukan kita resettle mereka. Design rumah dia, saya tanya kenapa dua pintu. Dia kata ini adalah keperluan dan juga culture kebudayaan kami. Lelaki pintu di depan, wanita pintu di belakang. Walaupun di kawasan setinggan. Dan mereka happy. Mereka happy sebab dia kata inilah apa yang kita nak. And then ini tidaklah terlalu mahal. So then ini salah satu pada pendapat saya kesan daripada kita membawa wanita, membawa lelaki dan juga the young people dan juga wanita-wanita bersama dengan kita untuk melaksanakan sesuatu polisi dan juga projek dan juga menggubal projek. Satu perkara yang menarik ialah kita bercerita mengenai perkara ni, orang ingat ini perkara yang serius, eksklusif pada kelompok-kelompok tertentu. Tapi bagi UN dan juga UN Habitat, engagement dan juga public advocacy itu yang paling utama, kerana rakyat teramai yang perlu mainkan peranan. Bagaimana nak memudahkan perkara ini daripada segi komunikasi dan juga program-program yang mungkin telah dan juga akan diadakan, dan sejauh manakah itu memberikan impak yang lebih besar apabila kita mudahkan untuk mereka faham dan juga terlibat sama? Salah satu untuk memudahkan adalah komunikasi. Kalau kita tengok matlamat pembangunan mampan, siapa boleh faham? 199 target, siapa boleh faham? Itu saya selalu menyatakan pada anak-anak buah saya, pegawai saya, dia kata, kalau you all pergi buat projek, jikalau orang yang biasa, housewife ataupun nelayan ataupun traders yang biasa tepi jalan tak faham apa yang nak disampaikan, you fail. Dari segi itu komunikasi ni adalah penting. Sebab komunikasi itu untuk memudahkan kita, dan juga komunikasi bukan hanya dengan kertas. Kita kena pergi ke bawah. Kita kena pergi ke tapak. Kita kena pergi bergaul dengan orang. Itulah masalahnya. Kadang-kadang kita membuat perancangan di dalam bilik berhawa dingin tapi tidak pergi turun ke tapak. Saya selalu menyatakan kepada pegawai saya, buat projek, pergi duduk, kalau perlu duduk dengan mereka, fahami mereka, naluri mereka, supaya apa yang kita buat tu tidak membazir, dan ini akan memudahkan lagi pelaksanaan projek. So oleh itu komunikasi. Yang kedua, training, latihan. Kita jangan buat projek lepas tu kita bagi dekat mereka. Kita kena ambil, because di dalam kawasan-kawasan ni ada talent-talent yang tertentu. Kita perlu bawa mereka bersama kita dalam melaksanakan projek. Ini juga menjadi sumber pekerjaan kepada mereka. So banyak, kalau program kita akan tengok impact dia. Kita akan letak KPI dia. KPI inclusivity, KPI pekerjaan, KPI dari segi kualiti hidup mereka. So ini adalah penting. Kedua, latihan. Yang pertama tadi adalah untuk pergi ke turun ke bawah. Yang komunikasi, latihan. Yang satu lagi adalah dari segi, lepas kita buat, kita mesti ada perancangan pendek dan juga perancangan medium dan juga sustainable planning. Saya selalu kata sustainable planning, short term, long term and sustainable term. Apa selepas itu? Kita mesti ada monitoring, evaluation. Kalau tidak, kita dah buat projek, kita akan tinggalkan mereka, tidak ada kesinambungan. Itu adalah satu pada saya yang perlu diketengahkan. 1 minit yang terakhir, apa harapan Datuk Seri untuk perhimpunan kali ini? Saya berharap perhimpunan kali ini akan menjadi satu platform perbincangan yang serius
orang datang ke Nairobi berbincang yang serius, duduk di dalam hall berbincang yang serius dan mendapat satu resolusi yang boleh dilaksanakan bersama dengan langkah-langkah pelaksanaan dan juga funding, dana. Itu yang saya minta, sebab kalau tidak kita sudah ada 14 resolusi dalam perbincangan kita. Sebenarnya kita telah pun bermula daripada 29 hari bulan kita dah berbincang. Dalam perbincangan dengan ahli-ahli PBB ini, saya kata elok, okey, ada 14 resolusi, tapi perlunya ada rangka kerja dan juga macam mana kita nak buat resource mobilization dan dana. Itulah harapan saya, dan harapan saya supaya kita boleh buat secara bersama dan dilaksanakan bukan hanya di seluruh global. That's why kita minta 193 ahli PBB akan berkumpul, akan berbincang bersama di sini selama 5 hari, dan juga bersama juga dengan melawat kita punya projek-projek UN Habitat di dalam Kenya. I think hari ini ada, besok pun ada, dan kita akan bawa kita ada juga expo, kita ada 50 expo, urban expo, kita ada side event 44 side event. So ini adalah pada pertembungan semua idea-idea yang terbaik dan juga cabaran-cabaran yang diterima untuk dibawa balik dan dilaksanakan. Dan itu juga kami cuba lakukan untuk membawakan sedikit sebanyak daripada sisi perhimpunan UN Habitat kali kedua yang berlangsung daripada 5 hingga 9 Juni. Terima kasih Datuk Seri Maimunah kerana sudi bersama kami, sentiasa membuka tangan kepada kami. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kerana mengikuti laporan kami langsung dari Nairobi ini, di mana ini kami bawakan dengan memungkinkan dengan kerjasama dari Emirates. Sekian saja kami di Nairobi ini. Kita jumpa lagi.